Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar suara saya yang jelas? Okey. Masih ramai lagi rasanya yang belum join kita punya MS Team ni. Okey. Dah pun diwar-warkan dalam grup. Mungkin ada yang tidak berkesempatan atau ada yang bekerja dan sebagainya. Never mind, kita ada recording video lah. Alright, so sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekiranya suara sedikit berbeza, sesama dan batuk dah seminggu dah. Zaman pula. Musim sekarang kan dengan anak tak sihat, suami saya pun tak sihat juga. Okey, harapnya boleh dengar suara saya yang clear lah. Okey, diam tak diam, berjancelik, dah pun kita berada di seminar yang kelima, which is the last seminar for this semester. Okay, so means that you have another weeks to complete this semester, and I would like to remind all of you about the assignment submission as well as your final test. Okay, submission untuk you punya setiap assignment itu saya telah pun create satu folder. Tengok balik dekat dalam YouFuture. Dan saya ingatkan kembali, assignment pertama adalah pairing, kedua adalah pairing, yang ketiga kita buat secara berkumpulannya. Sebab ada request daripada rakan-rakan yang menyatakan it's better for us to create a group of 4 to 5 people because of if you see our task or our guideline sedikit macam heavy. Okay, so saya bersetuju. So saya bagi tahu sekali lagi yang assignment yang ketiga adalah grouping, yang you kena cari dua court case tu lah. Okay, so another one thing is about your final test. Okay, saya dapat maklumat daripada Encik Nazri, your test will be held on 1st August on Monday. So dia bagi time kat situ 2 suku sampai 5 suku. Tetapi if there is a request from a student that that you want to change the date, you want to change the time, so let me know, because time and date yang diberikan itu adalah daripada resource person, kita punya RP, and ianya adalah standardized all over Malaysia lah. Semua yang ambil HRM 581 termasuklah full time dan you as a part time. Tetapi bagi saya, kalau you ada masalah tak boleh nak buat pada waktu tersebut, mungkin kita boleh kita boleh postpone sedikit lah mengikut kesesuaian, sebab kita bukan full time, kita part time. Okay, so dengan kekangan kerja dan sebagainya, so just let me know lah. You kena discuss dengan group members. Kalau you tak boleh buat on 1st August 2 suku sampai 5 suku tu, so bagi tahu saya, mungkin saya boleh tukar bertarikh yang lain lah, dan juga masa yang bersesuaian. Tetapi mengikut izin daripada kita punya koordinator jugalah. Nanti saya akan berbincang dengan dia. And right after the discussion of chapter last ni, chapter yang ke-7, nanti kita akan pergi balik pada kita punya final test tu. Okay, apa bentuk soalan, chapter mana yang masuk dan sebagainya, nanti saya akan tunjukkan. And I have one set of question, past year question lah, tahun lepas. Nanti saya akan kongsikan juga pada you all, so that you can see the trend of the question and how you want to answer those questions. Alright, so nanti kita akan masukkan sekejap lagi. Tapi untuk hari ini kita akan bincangkan tentang chapter yang terakhir, chapter yang ke-7. Okay, chapter ini bukan chapter yang heavy, but full of fact. Okay, dan tak banyak pun dia punya content. And hopefully hari ini kelas kita probability untuk habis awal itu tinggi. Unless kalau you ada beberapa benda nak ditanya, nak dikonfirmkan, kan, bolehlah kita berbincang at the end of this session. Baik, so without wasting our time, saya sharekan dulu saya punya slide.
Okey, boleh nampak ke saya punya PDF? Nampak tak? Nampak, Madam. Okay. Alright. So kalau nampak, let's go for the chapter 7, iaitu the law of occupational safety and health. Ataupun kalau you pernah dengar orang sebut OSHA ataupun OSH, singkatan dia lah tu. So ini adalah berkenaan dengan safety and health, iaitu kita ada satu akta yang melindungi pekerja dan juga memberi pengetahuan atau memberi penegasan kepada majikan supaya mengutamakan keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja. So sebelum ni pernah dengar tak perkataan OSHA ni? Pernah tak dengar? Pernah kan? Sebab OSHA ni adalah something yang penting, bukan saja di-implement di public sector as well as bukan saja di-implement di private sector as well as dalam public pun kita implement OSHA ni. Okay. Alright, so kita bagi sedikit statistik tentang occupational safety in Malaysia. Okay, occupational OSHA ini ditubuhkan pada tahun 1994. Okay, pada tahun 1994 telah diperkenalkan akta OSHA ini dan akibat daripada penubuhan akta ini ataupun pelaksanaan akta ini pada since tahun 1995 kita punya accident rate dekat Malaysia ni telah pun berkurang. Okay. As we know, dalam kita belajar yang seminar keempat hari tu pun SOKSO dan sebagainya memperlihatkan perlindungan terhadap pekerja. So begitu jugalah untuk OSHA ni. Peranannya adalah untuk melindungi keselamatan pekerja yang tengah melakukan pekerjaan di tempat kerja. So because of we have implemented OSHA since 1994, kita tengok pada tahun 1995, kadar aksiden yang berlaku di kawasan tempat kerja telah pun menurun. Because some of the business ataupun company yang adalah requirement dia nanti, yang mana implement OSHA ni dia pematuhan dia adalah sangat ketat. Kalau yang ni tak lulus, tak boleh, yang ni nak kena buat macam mana, safety-nya macam mana, keadaan lantainya macam mana, keadaan mesinnya macam mana, so ketat. Because of that, 1995 kita telah pun berjaya menurunkan kadar kemalangan di tempat kerja dan juga cost of compensation paid to the accident victims adalah meningkatlah. Kalau dulu orang tak ada memandang kepada bila ada pekerja yang cedera dan sebagainya, tak ada compensation yang dibayar. Okay, so sekarang ni bila ada akta OSHA, ada SOKSO dan sebagainya, kita ambil berat, kita melindungi kebajikan pekerja. Okay. Okay, seterusnya, the cost of accident to employees, bermaksud kos kemalangan yang perlu ditanggung oleh majikan. So every employees outside there, they must know about these issues. Okay, bukan senang-senang je hire pekerja without ambil tahu tentang keselamatan pekerja ini. Okay, bila dah berlaku kemalangan, apa yang perlu dilakukan? Okay, kos-kos ini ada 8 kos yang perlu ditanggung oleh employees, termasuklah cost of wages, perlu bagi gaji kepada pekerja semasa dia cuti sakit. Kalau you masih ingat lagi dalam SOKSO hari tu, dalam masa 14 hari mereka bekerja tu, kena bagi full payment kepada mereka yang ditimpa accident ini, kena bayar gaji. Okay, dan juga akan tanggung juga cost of medical bills, bil-bil perubatan, okay, yang termasuk di dalam perjanjian yang telah ditandatangani lah, bukan semua
bentuk kemalangan itu perlu bilnya ditanggung sepenuhnya oleh company. So dia ada jugalah beberapa terms. Okay. Cost of transporting workers to clinic or hospital kena tanggung juga daripada tempat kerja tu yang mana kemalangan itu berlaku, dan nak bawa ke klinik, nak bawa ke hospital, kos itu juga ditanggung oleh majikan. Okay, kos masa. Okay, kos masa ni lebih kepada extra time lah. Even though you are not working at that hour, anything happen, employees kena bertanggungjawab. Cost of repair of machines or goods. Bila machine, some of machine dia ada tempoh waktu dia yang perlu kita maintain. Macam kereta lah kan. Bila dah sampai mileage sekian-sekian, 30,000, 40,000 kena pergi servis. Even though tak sampai lagi mileage, kalau dia ada bagi dua terms kan. Mileage dan juga tarikh untuk servis. Kalau tarikh dah lebih tapi mileage belum lagi lebih, boleh lagi. Tapi kalau dua-dua tidak lebih, tu mendatangkan bahaya lah kepada pemanduan. Begitu juga dalam pengendalian machine or goods. Make sure that kita ada as an employee, kita ada allocation cost untuk kita repair kita punya machine if anything happen, or to maintain daily ataupun bukan daily, mungkin 4 bulan sekali nak kena servis balik. Okay, penting untuk kita pastikan that kind of machine can be operate smoothly and nothing bad happen yang boleh membahayakan pekerja yang berada di situlah. Okay. Right, so cost lain termasuklah cost of damage of company image. Kita selalu dengar kalau macam ada berlaku kemalangan di tempat kerja, kita akan blame on that company. So cost untuk tebal muka tu pun ada, mesti ditanggung oleh employee tu tebal muka. Kenapa? Sebab dah mencalahkan image syarikat. Macam mana nak build balik kepercayaan orang? Sebab itulah ada cost yang perlu ditanggung oleh majikan. Let's say lah kalau dulu ada berlaku kematian, ada pekerja jatuh daripada tingkat 3 ke apa kan. So orang akan fikir company ini tak mengutamakan keselamatan dan sebagainya. So macam mana nak build balik image tu adalah buat CSR lah, buat campaign ke apa, kesedaran apa ke. So it require a cost untuk kita repair balik kita punya image yang telah tercalar tu. Cost of loss production or overtime pun ditanggung oleh majikan. Bila kita ada mesin yang tidak boleh diguna pakai dan sebagainya, okay, so kita tahu bila ada mesin yang tak boleh nak operate ni, so dia akan mengganggu kita punya production. So employee lah yang kena employer lah yang kena tanggung cost of production. Cost of lowered moral, dia rasa macam tak ada moral support dan sebagainya, itu pun ditanggung oleh majikan. Okay, itu contoh-contoh kos lah yang perlu majikan kenal pasti yang dia perlu tanggung sebenarnya. Okay. Seterusnya, okay, kita akan pergi kepada akta yang berkait rapat dengan OSHA ni, iaitu Factories and Machinery Act 1967, pengendalian ataupun penggunaan mesin dan juga pemilikan kilang-kilang. Okay. So akta ini telah pun diintroduce pada tahun 1967, yang mana ianya meliputi kawasan-kawasan kilang dan juga tempat-tempat kita meletakkan kita punya jentera perindustrian ni, kita punya machinery ni. So itu adalah kawasan yang meliputi di bawah akta Factory and Machinery. Okay. Kalau kita tengok kepada akta ini sendiri, it's a very brief akta. Ringkas di akta dia, tetapi it's very detailed requirement. Okay, dia ada beberapa dia punya standard, dia ada beberapa kriteria yang perlu dikenal pasti. You punya bangunan, keselamatan bangunan perlu dicek. You punya keadaan mesin perlu dicek. Apa lagi, kesediaan untuk pekerja bekerja pun ada juga requirement dia. So dia ada detail requirement lah, even though walaupun kita punya akta ini adalah akta yang ringkas sahajalah. Okay, so di bawah
atau Factory and Machinery Act ini, dia ada satu department of Occupational Safety and Health, DOSH, yang mana dia akan melakukan inspection kepada premise ataupun kepada kita punya factory ini secara berkala lah, secara ada dia punya time frame dia. Okay, yang mana untuk memastikan keadaan di dalam bangunan, penggunaan mesin, keadaan kita punya pekerja adalah di dalam keadaan yang baik. Okay. Alright. So and one thing about the OSHA, okay, kita kembali kepada OSHA balik. Okay, yang telah pun dilaksanakan pada tahun 1994 ni. Okay, skop yang di-cover oleh OSHA ni, siapa yang OSHA ni lindungi? Okay, so dia di bawah Akta OSHA ni, dia melindungi hampir ke semua ya. Nearly all employee dan juga employees, kedua-duanya majikan dan juga pekerja di mana di dalam sektor swasta dan juga sektor awam, kedua-duanya. Okay, so bermaksud OSHA ni dia penting kepada semua organisasi. Okay, so dia ada falsafah Akta OSHA ni yang memberi maksud tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja adalah bergantung kepada orang yang create risiko dan juga orang yang bekerja dengan risiko tersebut. So hanya orang yang terlibat dalam contohlah terlibat dalam production, dia yang tahu apa risiko-risiko dia masa dia tengah buat kerja. Okay. Dan orang yang melaksanakan kerja itu juga adalah orang yang tahu dia punya sekarang ni dia tengah bekerja dalam risiko apa. So bila kita tahu apakah risiko itu, so kita dapat mengatasi masalah-masalah yang akan dihadapi. So sebab itulah adanya OSHA ni. OSHA inilah yang akan memberikan guideline, yang akan memberikan pencerahan, yang akan memberikan maklumat tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh berkaitan dengan risiko-risiko yang ada di tempat kerja. Okay. Alright. So OSHA adalah terpakai kepada semua industri dan juga semua sektor yang ada di Malaysia. Menyeluruh okay. Hampir semua sebenarnya terlibat dengan OSHA ini. Okay. Tetapi ada pengecualian terhadap army, armed force ataupun kita panggil dia sebagai angkatan tentera lah. Dia ada dia punya keselamatan dia punya rules and regulation dia sendirilah, tak sama macam kita orang awam ni. Okay. Dan juga mereka yang dikawal oleh merchant shipping law yang dalam konteks of pelayaran dan sebagainya. So dia ada dia punya rules and regulation sendiri, tak tertakluk kepada OSHA. Seterusnya, okey, tanggungjawab sebagai majikan. Okey, iaitu untuk menyediakan tempat kerja yang practicable. Practicable ini dari segi apa? Dari segi pengaturan yang betul untuk menjalankan operasi, pengendalian dari segi pengendalian mesin dan sebagainya, penyimpanan, contoh dalam frozen food macam mana nak simpan dan sebagainya. Contoh yang COVID-19 punya apa tu? Dia punya Allah. COVID-19 punya apa? Vaksin. Perlu disimpan di bawah berapa suhu dia tu kena jaga. So penyimpanan itu contoh lain lah. So dari segi penyimpanan, dari segi pengangkutan, so itu adalah benda yang practicable di tempat kerja tanpa ada risiko terhadap kesihatan. Okay, so itu sebenarnya
tanggungjawab utama sebagai seorang majikan. Okay. And another things, perlu jugalah menyediakan maklumat, janganlah tipu maklumat. Beritahu kat dekat kita punya pekerja, tak apa, mesin ni boleh je lagi operate, baru 3 tahun guna. Padahal mesin ni dah pernah rosak dan sebagainya. So kita tak bagi tahu perkara yang sebenar kepada dia. Okay. Dan another things, kena sediakan latihan kepada pekerja. Tak semua pekerja yang mahir untuk mengendalikan mesin. Lebih-lebih lagi mesin yang baru ataupun mesin yang advance. Advanced Manufacturing yang menggunakan AMT, Advanced Manufacturing Technology. Okay. AMT bermaksud kita tidak menggunakan manusia sepenuhnya. Kita ada menggunakan komputer. So tak semua orang boleh operate benda tu kan. So tanggungjawab majikan untuk memberikan training so that those staff can operate the machine. Okay, so dia akan tahulah, okay, mesin ni sebenarnya guna macam mana. Bila nak kena shutdown, bila nak kena maintain, semua dia kena tahulah berkenaan dengan mesin before the staff can menjalankan tugas mengendalikan mesin tersebut. Bagi latihan yang sebetulnya. Dan juga kena pastikan ada penyeliaan, supervision. Ada orang yang akan lihat kepada kerja-kerja staff ini. Ada orang yang boleh monitor. Okay. Even though kita dah bagi dah maklumat kepada pekerja, kita bagilah latihan kepada pekerja, tapi perlukan juga supervision. Okay. Kita ni manusia lah, walaupun kita mungkin ada kita punya expertise, tetapi at the same time kita tak tahu bila masa kita buat benda yang salah. So kena adalah supervision. Okay. And another thing, kena as a majikan kena sediakan juga kebajikan yang mencukupi kepada pekerja. Let's say kalau pekerja tu kata, okay, saya tak berapa nak sihat, ada MC dan sebagainya. So sebagai majikan kena pastikan pekerja ini mendapat rehat yang secukupnya. What happen if pekerja tak sihat, datang bekerja, bagi jangkitan kepada orang lain. So nanti daripada seorang yang kena, macam COVID-19 lah, daripada seorang kena dah tersebar kepada satu company ataupun satu factory. So masa zaman-zaman COVID tengah meningkat hari itulah, saya ada juga dengar ada pihak manufacturing factory yang mana dah tahu dah ada kes COVID dan sebagainya, tapi masih lagi suruh pekerja datang bekerja, yang mana tinggal dekat kawasan flat tu diarahkan berpindah bila ada kes COVID di situ, yang mana sepatutnya benda itu tidak berlaku. Okay, sebab kita nak pastikan kesihatan pekerja itu di tahap maksimum. Dan salah satu memang menjadi tanggungjawab majikan untuk pastikan kebajikan mereka terjaga. Kalaulah mereka buat OT, bayar OT yang setimpal dengannya. Mentang-mentanglah dia foreigner, gerah tenaga cukup-cukup, tak bagi pun apa yang sepatutnya mereka dapat. Janganlah. You dah ambil mereka bekerja, dah sign agreement dan sebagainya, make sure that kebajikan mereka pun terjaga. Okay. Alright. Sekarang ni kita ada satu majlis, National Council of OSHA lah. Okay, kita ada satu majlis, majlis kebangsaan, yang mana kita punya kaunsil ini telah ditubuhkan di bawah Akta OSHA itu sendiri. Okay, kita ada satu majlis kebangsaan. Okay, so dalam majlis ini, dalam kaunsil ini terdiri daripada, ada orang baru nak masuk. Okay. Terdiri daripada 12 sehinggalah 15 member yang mana dilantik oleh Ministry of Human Resource. Okay, so ni adalah member dia. Dia punya ahli-ahli. So, National Council of OSHA ini adalah
pihak ketiga, triparty. Okay, dia adalah merupakan pihak ketiga. Orang yang menjalankan peranan-peranan selain daripada OSHA tu, so dia membantulah. Okay, so kita punya majlis ini dianggotai oleh, kita ada wakil daripada majikan, kita ada wakil daripada pekerja, wakil daripada kementerian itu sendiri, dan juga ada seorang wanita. Okay, wanita ini adalah profesional yang expert dalam bidang OSHA. Kenapa perempuan? Mungkinlah ya, saya ada juga bertanya kepada mereka-mereka yang berada di bidang OSHA ni, perempuan adalah dia lebih teliti. Bila dia melakukan inspection dan sebagainya, yang saya dengar tu lah, kawan saya one of the OSHA punya pegawai, kalau lantai tu berlekuk pun dia dah tak nak sign dah surat pengesahan. Ramai juga yang macam bagi tahu bolehlah lepaslah sikit je ni. Banyak juga dia menerima isu sebegitu untuk meluluskan dia punya projek dan sebagainya. Tapi kita tahulah perempuan dia lebih particular lah. Benda-benda kecil pun dia check juga. Okay. So kita punya majlis ini adalah as third party yang mana berfungsi sebagai penasihat. So dia akan sentiasa bermesyuarat. Mesyuarat yang macam mana? Yang berkala lah. Okay, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali macam tu. Okay, yang mana dalam mesyuarat itu mereka akan membincangkan if ada cadangan-cadangan pindaan perundangan keselamatan dan kesihatan. So dia depends kepada situation. COVID-19 hari tu pun dia ada buat beberapa pindaan dan sebagainya. Okay, so another thing is membincangkan berkenaan dengan rekod statistik yang berkaitan. Okay, berapa banyak dah permohonan, berapa banyak dah kes-kes yang telah dilaporkan. Okay, nak bangunkan kod amalan. Okay, kod amalan yang berada di setiap organisasi. Okay, yang mana yang applicable kepada organisasi tersebut lah. Dan juga memberi, tak tukar slide. Dan juga memberi idea, memberi cadangan penambahbaikan dari segi pentadbiran, dari segi penguatkuasaan Akta OSHA itu sendirilah. Okay. Okay, ni requirement kepada OSHA. Siapa, tadi kan kita tahu OSHA ini dia hampir ke semua public sector, private sector, all the sector, all the industry in Malaysia perlu apply kepada OSHA. Tetapi requirement yang bagaimana? Yang mana majikan-majikan yang telah pun mengambil pekerja lebih daripada 5 orang. Kalau 4 orang taklah 5 kena. 5 dan ke atas mestilah merangka dia punya akta, dia punya polisi, menyebarkan dan juga menyemak kembali dasar keselamatan yang ada di dalam company mereka. Okay. So majikan siapa lagi yang perlu melaksanakan OSHA inilah majikan yang that give appropriate information, yang memberikan latihan kepada pekerja. Okay. Okay. Requirement yang ketiga adalah majikan dalam industri perlu, okay, wajib melantik pegawai OSHA. Okay. Di dalam mereka yang berada di dalam industri lah. Kalau even though kita ada pekerja 20 orang tapi kita bukan dalam industri, kita buat online dan sebagainya, so tak adalah OSHA dia. Okay. So mereka yang berada dalam industri. Dan juga majikan yang ada pekerja yang melebihi 40 orang mesti menubuhkan jawatan kuasa OSHA dan berjumpa at least 3 bulan sekali. Yang ni yang employer yang melebihi 40 melebihi 40. So dia kena ada dalam company dia itu jawatan kuasa OSHA. Yang mana mestilah membuat
perjumpaan at least 3 bulan sekali untuk monitor keselamatan di tempat kerja, untuk monitor ada ke kes yang terlepas pandang dan sebagainya. Okay. Okay, seterusnya, if anything happen, majikan mesti memaklumkan kepada Department of Safety and Health bila berlakunya kemalangan di tempat kerja mahupun penyakit di tempat kerja. Kena maklumkan kepada DOSH, Department of Safety and Health. Okay, ada industri ataupun ada sektor yang memerlukan pekerja untuk memakai PPE yang disediakan. Sebelum daripada COVID-19 ni pun memang ada industri yang pakai PPE yang terlibat dengan molekul-molekul yang kecil, yang mudah masuk ke dalam permukaan kulit dan sebagainya, ataupun terdedah kepada chemical reaction dan sebagainya, so kena pakai PPE. Okay, kena pastikan mereka pakai full PPE before masuk kepada plant tu lah. Okay. Dan perlu juga pastikan semua pekerja mematuhi peraturan keselamatan. A simple thing about the peraturan keselamatan. Bila berlaku kebakaran, tak boleh gunakan lift. Semua orang tahu kan? Tapi bila berlaku situasi tersebut, semua orang macam panik. Sebab itulah dekat sekolah pun ada latihan kebakaran dan sebagainya. To make sure that semua orang tahu peranan masing-masing bila berlaku kebakaran, tak boleh gunakan lift. Kena gunakan tangga dan berkumpul di kawasan yang telah pun diberitahulah, biasanya padang dan sebagainya kan. Okay, itu simple things dalam safety. Kena pastikan semua orang tahulah setiap bangunan kena ada fire extinguisher dan sebagainya. Okay, tempat parking yang ada pilih bomber tak boleh parking dan sebagainya. Okay. Right. Okay, ini adalah Department of OSHA tadi tu. Okay, so Department of OSHA ni untuk menguatkuasakan OSHA, pegawai OSHA, pegawai OSHA ni tugasan dia adalah untuk keluarkan notis kalau ada penambahbaikan. Lepas dia melakukan inspection, kalau ada penambahbaikan, keluarkan notis. Ataupun dia boleh keluarkan notis larangan. Ini tak boleh, itu tak boleh. So ini adalah peranan daripada pegawai OSHA, pegawai Department of OSHA. Okay. So kita nak lihat kepada contoh-contoh health issues. Okay, noise, bunyi-bunyi bising. Okay, sebab apa? Ada kadang-kadang di tempat pembinaan, bunyi crane dan sebagainya, bunyi mesin dan sebagainya, dia boleh mengakibatkan masalah pendengaran. Okay, so dia adalah sepatutnya benda-benda yang berbunyi kuat ini diletakkan di mana dan sebagainya. Yang tu tak pastilah, adalah requirement dia, tapi untuk apa? Untuk menjamin keselamatan dari segi bunyi itu. Okay, yang kedua kita ada pendedahan kepada mineral dan juga habuk-habuk. Kita nampak macam biasa je habuk kayu. Bila you bekerja di kilang perabot dan sebagainya, habuk-habuk kayu tu yang kecil-kecil tu, dia boleh masuk di dalam sistem pernafasan kita dan dia akan menjejaskan kita punya lung lah, paru-paru. Okay, exposure to the lead, plumbum and asbestos. Ini adalah semua material yang sangat halus. Tapi dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kulit, kemudaratan kepada pernafasan tadi tu, penglihatan, okay. Exposure to the sinaran radiation. Sinaran daripada UV ataupun daripada laser dan sebagainya pun boleh mendatangkan health issue. Stress pun
Tak payah nak katalah pasal benda-benda plumbing pun, plumbing apa ni, mineral, asbestos ni semua ni. Stres pun adalah salah satu health issue. Yang mana sekarang lah, zaman sekarang ni memang tak dinafikan. Stres di tempat kerja itu boleh mendatangkan sesuatu yang memberi kesan buruk kepada kesihatan. Bila kita stres, tak lalu, ada yang tak lalu makan. Tak boleh nak makan, makan tu tak lalu, ni tak lalu. So, lesu, tak ada semangat dan sebagainya. Ada juga orang yang stres, dia rajin makan. Makan tak berhenti sampai nak obes. Tu pun tak boleh. Berpunca daripada apa? Daripada stres di tempat kerja. Di tempat kerja jugalah adanya toxic people, adanya tikam belakang, ada yang kaki kipas, ada yang kaki, banyak kaki lah yang boleh menyebabkan kita stres di tempat kerja. Okay, and one more thing is about the lifestyle disease. Penyakit gaya hidup pun mendatangkan health issues. Tengok orang pakai macam-macam, kita tak mampu dan sebagainya. Lepas tu sonlap duit syarikat. Semata-mata nak memenuhi kehendak diri sendiri, lifestyle. Okay, tu contoh-contohnya lah ya. Dah review dah, kita punya summary dah sebenarnya. So, hari ini kita telah pun membincangkan tentang satu topik yang simple yet memberikan impak kepada setiap organisasi yang berada di Malaysia. Itu berkenaan dengan OSHA. Mana kita telah melihat kepada apa peranan dan tanggungjawab majikan bila dia menjalankan bisnes, dia kena juga pastikan keselamatan di tempat kerja. Peranan sebagai majikan penting. Kita dapat tengok juga kepada apakah itu OSHA bila ditubuhkan. Macam mana pun di bawah OSHA kita ada National Council, kita ada Department of OSHA, kita ada peranan pegawai OSHA dan sebagainya. Baik, habis dah sebenarnya chapter yang ke-7 ni, simple je. 10 sudah pun. Okay, anything you want to ask? Saya minum air kejap. Berkenaan dengan yang National Council. Masa dia cakap internet problem sikit, saya takut. Apa dia tu? Saya macam tak apa. Kenapa ada wanita tu tadi? Kenapa ada wanita tadi? Macam saya mention tadi kira. Saya tak mahu fikir sebab Sebab? Sangkut. Oh, sangkut-sangkut. Internet problem. Kenapa dia wanita Saya pun tak berapa nak pasti, tapi saya bertanya kepada mereka-mereka yang bekerja sebagai pegawai OSHA perempuan. Okey, mereka memberi penerangan tentang bila perempuan ni dia lebih particular berbanding dengan lelaki. Dia perempuan, benda yang sekecil-kecil benda pun dia nampak. Macam yang kawan saya tu, dia kata bila dia buat inspection dekat bangunan ataupun inspection kepada tempat yang nak dibangunkan tu, nak buat perumahan dan sebagainya, lantai yang berlekuk pun dia dapat detect. Kan bila contohlah kita nak buka shopping complex kan, nak pastikan keselamatan di dalam bangunan, di dalam mall. So kalau adalah lekukan itu, kalau kita tolak troli tu, kalau macam tak berapa nak stable, itu pun boleh mencederakan customer. So mungkin itulah jawapannya kepada kenapa dipilih perempuan tu, kenapa ada seorang perempuan yang professional bodies in the field of OSHA ini. Mungkin itulah jawapannya kepada soalan yang you tak apa nak dengar tadi tu. Ada soalan lain? Mana saya punya Microsoft? Okay, ada soalan lain?
Simple je kita punya topik hari ni. Tak ada? Kalau tak ada, Ada. ada. Okay. Ada. Ada medium bagi tahu tadi dalam tu berkaitan dengan training tu. Berkaitan untuk menjamin keselamatan pekerja, ada training semua. Adakah private sector ni wajib untuk berdaftar dengan HRD Corporation bagi tujuan latihan? Okay. Yang berada di bawah HR department yang you mention tadi tu, kebanyakan yang mendaftar di bawah HR, dia lebih kepada pelaksanaan dari segi training ini apa ni? Apa yang saya baca hari tu? Training macam mana nak develop diri sendiri, bukan training yang berkaitan dengan penggunaan mesin dan sebagainya. Tapi biasanya kalau dalam pengendalian production ini, training yang diberikan itu adalah daripada pengeluar mesin itu sendiri. Yang HR tu ada juga training dia, tapi dia lebih kepada training dari segi personal development, training macam mana nak buat marketing, training macam mana nak nak grooming themselves, macam tu. Tapi kalau untuk pengendalian mesin ni, dia biasanya training yang dikeluarkan oleh syarikat pengeluar kepada mesin itu sendiri. Let's say lah kalau you beli mesin daripada daripada Dialog ke apa tak, dia punya brand tu. So mereka daripada brand itu ataupun mereka daripada company tersebut sebenarnya yang akan beri training. Boleh? Okay, madam. Thank you, madam. Okay. Ini bagi satu. OS ni dia terpakai kepada industri saja kan? Maknanya maksud saya company ataupun agensi mana yang ada menggunakan machinery, betul ke? Kalau ataupun company yang just buat sale pun kena follow tu kan? Tak. Kalau lah you company you ramai, bekerja 10 orang, 20 orang, tapi you menjalankan digital marketing contohnya. Okay, bantu orang buat marketing dan sebagainya, buat online dan sebagainya, itu tak perlulah. Itu tak termasuk dalam OSHA. Biasanya OSHA ni dia manufacturing industry lah, yang mana buat barangnya sendiri memang relate dengan mesin. Sebab kita macam dekat UATF ni pun kita ada kita punya kita guna pakai benda ni lah, sebab kita ada workshop, kita ada lab kan. Betul. Dalam UiTM ni kita ada OSHA. Kita memang kena ada OSHA. Sebab apa? Kita memang ada studio. Kita ada kita punya lab dan sebagainya. Kalau tengok memang kena ada lah dia orang yang akan monitor kita punya condition of studio, condition of lab tu. Pastikan keselamatan lah. Bukan dalam konteks kita punya universiti ni bukan keselamatan pekerja lah. Keselamatan klien kita, student tu. Okay. Sebab dalam educational punya sektor ni, kita punya pelanggan kita itu, stakeholder kita itu adalah kita punya student. So means dia bukan hanya terpakai kepada industri je lah. Dia semua janji dia ada machinery ni. Ya. Itu lebih tepat. Kalau tak ada, saya nak move kepada kita punya final test. Final test, sekejap ya.
Saya kena sign in balik dalam Google Drive ni. Google Drive UiTM dia dah ni limitkan dia punya storage. Jenuh nak mendelete. Okay. Okay. Berbalik kepada kita punya final test tadi. Mungkin ada yang baru masuk. Saya dapat arahan daripada koordinator iaitu our final test will be conducted on 1st of August. Okay, 1 hari bulan 8 ada final test untuk HRM 581. Okay, so kita punya masa diberikan adalah 2 suku sehinggalah 5 suku, 3 jam. Okay, 3 jam. Tetapi melihat kepada kita punya, itu termasuklah kepada full time student. Tapi saya nak mohon kepada Encik Nazri, mungkin ada sikit kelonggaran untuk kita punya part-time student, mungkin boleh dianjakkan ke malam ataupun ditundakan tarikhnya. Dia satu tarikh yang mendapat persetujuan daripada semua student lah. Tapi sekarang ni you kena pegang dulu kita punya tarikh tu 1 hari bulan 8. Iaitu pukul 2 suku sampai 5 suku. Any updates saya akan post dalam kita punya group lah. Okay, so it will require all of the chapters 1 sampai 7 chapters. Jangan risau sebab semua chapter tu yang paling berat pun chapter 2. Chapter 2, chapter 3 berat. Chapter lain bukanlah nak kata ringan, cuma you kena concentrate lebih lah kepada chapter employment law tu. Okay. So pemarkahannya adalah 40 markah untuk satu exam tu 40 markah ya. 40 ya? No, 40%. 40%. Weightage dia adalah 40%. Markahnya 40, aku tak silap saya tadi. Tadi saya tunjuk. So saya ada satu passive question, nanti saya akan sharekan dengan you all, as well as dia punya answer script. Actually I have another final test example, tetapi yang tu tak ada jawapan. Okay, tapi kalau you nak pun boleh lah. Okay, saya tunjukkan satu contoh final test. Ini semester lepas. Okay, semester lepas dia 2 jam, semester ni 3 jam. Okay, soalan dia ada 3. Dia berbentuk structure. Tak ada ABC, tak ada true and false. Dia berbentuk structure. Yang mana kalau you tengok dari segi pemarkahan dia ni, ada 2, 4, 3. Bukanlah, it doesn't require you to write full essay. Kalau dia kata describe, bermaksud you boleh je list down. Okay, so jangan takut pada soalan inilah. So soalan ni dia akan bagi situasi di atas dan dia ada tanya beberapa soalan yang berkaitan dengan situasi di atas. Selalunya memang dia akan suka bertanya kepada employment law. Okay, so you kena pastikan you tahu lebih sikit lah tentang EPF, tentang SOCSO, annual leave, termination, notice of termination, benda macam tu lah selalu dia akan ditanya. So kita ada satu soalan. Kalau you tengok satu soalan ini, you require 15 marks. Jadi 15 marks. Soalan kedua pun 15 markah. Dia macam you buat yang assignment kedua tu, compliance analysis tu.
Tapi yang tu dia bagi dalam kontrak kan. So yang ni dia bagi dalam situasi. Soalan ketiga ni 8, 10 markah. So 40 markah lah. Ni 10 markah, yang ni 15 dan 15, 40 markah. Okay, 40 markah, daripada 40 markah kita akan convert pada 100% dan kita akan tengok pada 40% weightage. So nanti yang ni saya akan berikan kepada you untuk buat latihan. Okay. Madam. Ya. Pak hari tu bila kita buat compliance analysis tu, macam kita perlukan letak apa nama tu, macam subsection ataupun section-section yang terlibat lah. Kan? Kalau macam dalam soalan ni, adakah subsection ataupun section-section semua tu kita perlu ingat? Kita perlu letak dalam tu, dalam jawapan. Sekejap. Okay, kalau kita tengok kepada dia punya answer scheme ni, okay, dia tak ada pun melibatkan you kena ingat setiap nama apa ni, section tadi tu lah, tak ada pun. Dia macam direct je, soalan yang macam you tahu akta tu tentang apa, di cover apa, itu pun sudah memadai. Tapi kalau you nak bagi lebih pun boleh. Cuma kalau you tengok kan dia tanya apa ni, di-protect ataupun tidak di-protect under employment law. Tu you kena jawab since Lily is protected under the EA. Macam tu je jawapannya. She is entitled to overtime payment. Tak ada pun. Kalau kita tengoklah berdasarkan apa jawapan yang diberikan ini, tak ada pun menyatakan you kena ingat setiap clause ataupun setiap section tu. Okay. Tak ada. Setakat ni yang saya tengok memang tak ada lah jawapan yang memang kena ingat. Ingat dia punya section tu. Sekadar memadai you tahu Social Security Act itu apa. Macam mana dia berfungsi. Ini adalah jawapan kepada ini. Saya tak diberitahu lagi kita akan jalankan kita punya final test ini menggunakan platform apa. Tetapi apa yang saya dapat contoh ini mereka menggunakan UFuture. Okay, mungkinlah saya akan dapat satu set question, mungkin saya boleh implement lah nak gunakan Google Form ke, nak menggunakan UFuture ke, sebab saya tak nak ikut diorang. Saya tak nak sama dengan yang full time. Okay, nanti saya akan usulkan pada Cik Nazri dululah kalau Cik Nazri benarkan. So kita guna platform kita sendiri, masa kita sendiri dan tarikh kita sendirilah kalau dibenarkan. Kalau tidak kita takluklah kepada apa yang diberikan oleh resource person. Okay. Dan biasanya mereka menggunakan UFuture. So ini contoh. Ya. Pengalaman yang lepas, kalau yang guna UFuture ni, kita selalu hang lah. Betul, hang. Sebab semua masuk kan. Nanti last semester, kami sudahnya tak boleh submit. Lepas tu sudahnya buat. Sudahnya pakai apa? Google Form. Kena jawab semula. Sebab itulah saya prefer gunakan Google Form. Mula-mula dulu mereka implement UFuture ni memanglah kita macam eager nak guna UFuture lah, macam nampak macam best kan. Tetapi satu kekangan UFuture ni tak buat test pun dia hang. Bila awal-awal SEM nak klik attendance tak boleh dan sebagainya. Okay. Biasanya lah kalau dulu kalau saya buat UFuture memang saya backup dengan Google Form. Tapi sekarang ni bila dah tahu dah kelemahan UFuture, memang saya gunakan Google Form sahajalah. Dah tahu dah UFuture ni tiba-tiba dia memanglah ada student saya boleh jawab separuh je. Dia dah terlog out sendirilah, apalah, macam itulah kisahnya. Tapi insyaAllah lah kita akan pilih platform yang bersesuaian, yang kompatibel, yang senang untuk diakses dan sebagainya.
Mungkinlah guna Google Form lah kot yang senang tau. Nanti kita akan tengok balik macam mana. Ataupun boleh je kalau bagi soalan itu dalam bentuk PDF dan you tulis sendiri, lepas tu nanti you boleh je nak scan ataupun nak snap gambar ke apa ke. Yang tu yang the worst case lah, yang tak boleh nak access kepada kita punya link dan sebagainya. Itulah cara yang terakhir ni pun. Ada soalan, ada apa lagi? Nak di-share soalan? Ada ke soalan yang berbentuk apa tu? Sebutan kes, hearing. Siapa versus siapa tu yang kita kena attest sekali sebagai apa macam dia punya reference. Example ke maksudnya? Itulah yang minta kita example satu kes yang dah disebut dalam apa employee court tu. Okay, setakat ni apa yang saya tengok pada dia punya soalan ni, soalan dia kalau dia nak tanya tentang example dan sebagainya, soalan dia tak boleh tak ada case study macam ni. Soalan dia lebih kepada okey, apakah itu employment law? Berikan contoh satu kes. Biasanya yang tu yang berbentuk general. Tapi yang HRM 581 ni yang saya tengok contoh-contoh soalan dia lebih kepada memberi situasi dan you detect apa yang ada di dalam situasi itu. So konteks dia dah mengecil. So tak perlu setakat ni saya rasa tak perlulah you nak ambil contoh-contoh kes yang dah sedia ada dan sebagainya. Setakat ni tak ada pun. You kena tengok pada kes yang dibagi tu je. Kalau kita tengok sikit soalan dia ni. Justify if Lily is under the scope of the Employment Act, Sabah Labour Ordinance or Sarawak Labour Ordinance. Kalau you tengok situasi dekat sini, Lily is working as a finance executive in a hotel in Penang. So bila dia duduk kat Penang, dia ada peninsula, so dia di bawah Employment Act. So bukan Sabah Sarawak lah. Dapat dah jawapan satu. Okay. Soalan kedua dia kata, describe Lily rights for overtime payment. You tengok balik overtime payment dia. She earn 2,300 per month, exclusive of 400 for cost of living allowance. The hotel's policy require an executive to work beyond normal working hours without any overtime payment. Tak ada pula dia kata without any overtime payment. So you kena tengok balik lah. Dia sebenarnya dapat hak tak sebagai overtime payment. So you tengok balik dalam Employment Act yang menyatakan setiap pekerja yang mana bila diarahkan untuk buat overtime, majikan perlu beri bayaran. So salah lagi ni kat sini ni. Dia kata without any overtime payment. Tapi kalau diberi overtime, kena bayar. Wajib bayar. So you boleh dah tulis jawapan ni kat sini. Describe. Tulislah apa yang you knowledge you tentang overtime yang ada dalam Employment Act. Jadi apa lagi soalan dia? Employer right to order Lily to work overtime. Apa hak employer, majikan untuk suruh dia kerja work overtime. Kalau dalam kontrak memang tak ada overtime, tak apalah. Kalau nak beri overtime tiba-tiba, apa dia punya hak. Lagi apa lagi? Justify whether the hotel policy of paying to 20 mil allowance as payment for work on a rest day complies with the law. Dia bagi RM20 allowance makan. Ini pun kena tengok juga dalam employment law. Ini soalan kedua dah. Macam dia soalan dia. Soalan dia memang akan menjurus kepada situasi yang dia bagi. So tak adalah, saya memang yakinlah tak adalah isu yang you nak kata kena bagi example dan sebagainya. Yang ni soalan yang tahun lepas. Sekejap saya buka soalan yang latest tadi tu. Dia bagi situasi juga
Describe the concept of employment between Sally and ABC Sedia Berhad. Discuss Sally's right for annual leave and public holiday. Annual leave berapa yang diberikan, public holiday. Event-event apa yang dikategorikan sebagai public holiday. If I'm not mistaken, kat Malaysia 5 je. Merdeka. Tak ingat lah, 5. Hari tu ada kita discuss. Yang lain tak termasuk. Yang lain kalau disuruh bekerja pun, kalau tak bayar double payment pun tak apa. Discuss about the terms of notice of termination, contract. You jangan risau sebab you in the way you want to answer the question, tengok kepada pemakahannya. Melainkan kalau dia letak 10 markah. Kalau tak 10 markah tu kita risau juga sebab kena elaborate lebih. Tapi you tengok dia pemakan ni 2, 4, 3. So pendek-pendek je lah dia punya explanation. About the paternity leave. Berapa diberikan. Itulah, boleh Cik Hafiz? Okey madam, okey, faham. Lagi soalan? Ada lagi nak didiskuskan? And I hope that all of you do some revision, prepare yourself untuk menjawab soalan-soalan yang ditanya itulah. Kadang-kadang tip saya adalah macam saya mention tadi itulah, you kena tahu, let's say macam satu akta, apa yang dia lindungi, di bawah akta itu apa perkara-perkara yang dibincangkan dan macam mana apa skop yang dilindungi. Cukup sekadar tu je. Okay, tak perlulah nak macam kawan you kata tadi nak hafal dia punya section dan sebagainya, tak perlu. Make sure that kalau you tengok dekat sini, trend dia kebanyakannya adalah di bawah Employment Act. Employment Act 1955, soalan 1, soalan 3, soalan 2, soalan 1 pun. Ni Employment Act ni annual leave, termination dan sebagainya. Nak katanya kat sini, bahagian ataupun chapter employment law tu sangat penting untuk you kuasai lah. Rather than OSHA tadi tu ke, rather than yang kita discuss minggu lepas apa, KWSP ke, tapi ada je satu soalan, ada satu soalan EPF so-so ni. Yang ni pun saya rasa macam ni memang dah ada pengetahuan dah tentang EPF dan juga so-so. Lagi? Ada apa-apa lagi? Kejap je, lebih sikit je. Okay, kalau macam dalam skema jawapan tu, anda kata kalau kita tulis point-point, adakah ada penolakan markah atau kita kena buat essay penuh? Oh, tidak. Point ataupun essay, as long as your answer is related with the question. Tak kisah pun you nak tulis macam mana. Tak kisah, tak tolak markah pun. Asal jawab betul je. Sebab itulah saya katakan tadi, kita melihat kepada jumlah markah. Okay, markah 2, markah 3 tak memerlukan pun tulis essay, tulis point pun sudah memadai. As long as memang jawapan itu tepat kepada soalan tersebut. Biasanya kalau kita tulis essay ni, markah yang markah yang 10, 15, 20 tu buat tulis essay. Biasanya and another thing, soalan essay biasanya pendek-pendek saja. Dia takkan bagilah situasi sebegini. Sepanjang yang saya study dulu tu, kebanyakannya soalan exam saya adalah essay. Dia selai je ketah dia. Soalan permarkahan semua dalam bentuk 10, 15, 20. Tu mereka buat essay lah. Ni tak perlu. Tulis point pun tak apa. Tak apa, saya yang mark. Lagi? Penghantaran assignment, as I mentioned before,
Saya masih menerima penghantaran sehinggalah ke saat akhir. Ada penolakan markah ke, madam? Jawapan saya adalah tidak. As long as you submit your assignment with a quality assignment. Tak ada penolakan markah kalau yang terlambat ke, yang tercepat ke. Cepat is advantage lah. Hantar cepat saya baca pun tak ada terganggu. Kalau dah apa ni? Contoh ada satu kumpulan dah hantar. Okey, baca okey, bagus. Dia tak ada nak compare dengan orang lain. Tapi kalau you hantar lambat, dia bukan nak cakap penolakan markah tapi dia mempengaruhi cara pemarkahan tu. Biasalah macam kalau kita kata, dah hantar lambat. Tapi kalau nak tanya, memang ada penolakan markah ke madam? 5 markah ke 10 markah ke? Tak ada. Saya tak ada. As long as you hantar. Hantar adalah markahnya. Tapi hantar yang berkualiti ya. Berkualiti maksud saya tu bukan yang cacar marbar, bukan yang asal hantar. Okay. Sehinggalah ke akhirnya. Tarikh mula boleh upload markah dalam the future, dalam ERAS adalah 26. 26 sehingga berapa bulan lah? Saya pun dah lupa dah berapa bulan. Bulan 8. Tak ingat dah. Bulan 8 berapa bulan. Sepanjang saya mengendalikan kelas EPJJ ni, esok saya nak submit markah, esok hari last, malam tu pun ada yang saya cari. Mana assignment ni? Apa yang you boleh hantar kepada saya? Tolong hantar. Sampai ke tahap itulah saya cari student saya untuk hantar assignment. Saya tak nak bagi markah kosong. Saya tak nak bagi markah tak hantar lagi bagi juga markah. Tak boleh lah. At least you have something to submit. And saya pun boleh bagi markah lah kepada you all. Boleh? Boleh madam. Okay, ada masalah apa-apa tolong bagi tahu. Tak faham apa ke, ada masalah kumpulan ke, tolong bagi tahu. Jangan diam-diam. Jangan diam-diam tak ada kumpulan. Dah orang dah submit baru dah kata, madam saya tak ada kumpulan lah, nak masuk kumpulan mana. Memanglah at the end dah ni. Dah akhir dah ni, memang tak ada orang lah nak ambil you masuk kumpulan dia sebab dah pun siap dan sebagainya. So start pada hari ni, make sure you memang dah ada dah your own groups. Yang pairing, yang grouping. Okay. Lagi? Ada apa-apa? Ada? Boleh Boleh jawab exam. Nanti saya sharekan saya punya ni. Soalan pasir. You boleh try jawab. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Banyak-banyakkan study, banyak-banyakkan berdoa. Apa yang saya boleh tolong itu je lah. Bagikan sedikit exercise, bagikan sikit tips, yang lain depends kepada diri masing-masing. Okay, ada apa-apa lagi nak ditanya? Bolehkah saya habiskan kelas hari ini awal? Slow. Boleh. Okay. Memandangkan ini adalah seminar yang terakhir, so saya mengambil sedikit kesempatan lah untuk saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan daripada pihak saya dari segi pengajaran, dari segi material yang saya guna pakai, dan dari segi pemahaman yang you dapat daripada apa yang saya sampaikan itu kurang, saya minta maaf. Okay, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, yang lebih tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan ke semua student saya part 6 ni, dah 2 kali kan jadi student saya, berjaya hingga ke akhirnya, dapat menamatkan you punya degree, dapat skor dan sebagainya lah. Yang terutamanya dapat menyiapkan assignment HRM 581, dapat submit assignment saya, dapat jawab soalan peperiksaan dengan jayanya. Okay, anything yang you nak dapatkan daripada saya,
Tolong bagi tahu and I try my best to fulfill your requirement lah, ataupun fulfill your request. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain masa. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you, Madam. Bye.